Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu SKMZ. Okey, pada video kali ini Cikgu ingin berkongsi dengan anak-anak murid Cikgu bagaimana menyelesaikan soalan tambah. Okey. Soalan tambah seperti yang kita lihat pada contoh pertama. Sekiranya soalan tambah itu diajukan kepada murid dalam bentuk seperti ini. Contoh pertama, contoh kedua dan juga contoh ketiga. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, untuk menyelesaikan soalan tambah sekiranya ditanya kepada murid dalam bentuk begini, cikgu akan kongsikan bagaimana membantu murid dengan menggunakan teknik kawan baik. Teknik kawan baik, cikgu sudah tulis sini, teknik kawan baik. Okey. Okey, apa itu kawan baik? Okey, jadi kita lihat di sini, cikgu terangkan dulu apa itu kawan baik. Okey, kita lihat yang dalam petak biru ini, kawan baik. Kawan baik ni adalah gabungan dua nombor yang boleh menghasilkan. Apabila kita tambah dua nombor ini, dapat menghasilkan nombor 10. Dapat menghasilkan nombor 10. Okey, kita lihat satu persatu. Apabila diberikan 1, maknanya pasangannya adalah 9. Maknanya kawan baiknya adalah 9 untuk membentuk nombor 10. Apabila diberikan nombor 2, maknanya kawan baiknya adalah nombor 8. Apabila diberi nombor 3, kawan baiknya adalah 7. Apabila diberi nombor 4, kawan baiknya adalah 6. Apabila diberi nombor 5, kawan baiknya adalah 5. Maknanya semua ni kalau kita perhatikan, hasil tambah kawan baik ini, 1 tambah dengan 9, 10. 2 tambah dengan 8 pun 10. 3 tambah dengan 7 pun 10. 6 tambah dengan 4 pun 10. Itulah konsepnya teknik kawan baik. Okey, jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, soalan berbentuk begini. 18 tambahkan dengan 37 sama dengan berapa? Okey, jawapan kosong. Jadi dia ada tulis di sini. Okey, macam mana kita menggunakan teknik kawan baik ini dalam menyelesaikan contoh soalan ini? Okey, mudah sahaja. Kita lihat kepada nombor yang ni, kalau kita nampak yang cikgu bulatkan merah ni, kamu ambil nombor belakangnya, nombor yang paling belakang. Ambil nombor yang di belakang. Okey. Nombor 8. Okey, nombor 8 ni yang kita rujuk kepada kawan baik ini. Okey, jadi kita lihat di sini nombor 8, apa kawan baiknya? Kawan baiknya adalah 2. Jadi 2 tu kita isi di sini. 2 tu kita isi di sini. Okey, 2. Okey. Macam mana kita mau dapat nombor yang ini? Nombor yang di bulatan ini. Di bulatan ini kita sudah dapat 2. Hasil kita tengok kawan baik. Yang ini macam mana? Senang sahaja. 37 ni kamu tolak dengan 2. 37 ni tolak dengan 2. Kamu boleh tolak lah. 37 tolak dengan 2. Okey, jadi 37 tolak 2 ni kamu bolehlah gunakan bentuk lazim. Sekiranya kamu tidak mahir dalam mencongak, kamu boleh menggunakan bentuk lazim. Okey, cikgu bagi contoh di sini. 37 tolakkan dengan 2. Okey, contohlah kalau murid tidak mahir untuk mencongak. Okey, 7 tolak dengan 2 sama dengan 5. 3 tolak ni sama dengan 3. Okey, kalau budak mahir mencongak tiada masalah. Okey, jadi 37 tolak dengan 2 sama dengan 35. Jadi kita isi di sini nombor 35. Okey. Jadi kalau kamu perasan, hasil tambah 2 nombor yang dibulat ni adalah mewakili nombor 37. Kenapa kita bagi ke sini 2? Sebab kita mau jadikan dia 10. Maksudnya 10-nya tu adalah genap. Okey, jadi yang ini kita tambah. Ini kita tambah.
18 tambah dengan 2 jadilah 20. Jadi kita tulis di sini ayat matematiknya dalam petak di bawah ini 20. Ayat matematik yang terbaru lah 20. Nampak? Tambahkan dengan nombor yang ini. Bulat yang kedua ni 35. Dan sama dengan, kamu bolehlah guna bentuk lazim. Kalau tak mahir congak, kita boleh guna bentuk lazim. 20 tambah dengan 35 berapa? Jadi jawapannya adalah 55. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Kita akan dapat 20 tambahkan dengan 35, jawapannya ada 55. Kita boleh sahaja menggunakan bentuk lazim biasa dengan menambah 18 tambah dengan 37. Kita akan dapat jawapan yang sama, 55. Okey, tetapi kalau guna, maksudnya bentuk soalan ni begini, kita kena selesaikan begini. Kita kena tahu macam mana ingin menyelesaikan soalan begini. Jadi kita tulis di sini jawapannya 55. Okey. Kita lihat lagi contoh kedua. Contoh yang kedua. 25 tambahkan dengan 47 dan jawapannya petak kosong. Okey, jadi macam biasa kita lihat nombor yang ini yang dalam kurungan merah ni. Kita lihat nombor yang di belakangnya. Bukan 2 ya, nombor yang di belakang adalah nombor 5 yang dinilai tempat sah. Jadi kita bulatkan nombor 5. Kita lihat nombor 5 dalam kawan baik ni, maksudnya dalam kotak kawan baik ni 5. Mana nombor 5? Ini adalah nombor 5. Dan apa dia punya kawan baik adalah 5. Jadi yang kita perlu isi di sini adalah nombor 5. Okey. Nampak kan? Okey, jadi nombor yang kita perlu isi dalam bulat ni adalah kita perlu tolak dia. 47 kita tolak dengan 5. Okey, kalau kita tidak tahu, anak-anak murid cikgu tidak mahir dalam mencongak, boleh guna bentuk lazim. Okey, 47 tolak dengan 5. Contohlah 47 tolak 5. Okey, kalau mahir congak boleh terus kira. Tolak siap 7 tolak 5. Okey, 7 tolak 5 berapa? 7. Kan kita angkat 7 tolak 5. 1 2 3 4 5. Jadi tinggal berapa? Tinggal 2. Jadi tulis semula 4 2. Kalau kita guna ini pun kita akan dapat 42 lah. Terpulang kepada anak-anak murid. Kalau jenis boleh congak, kita congak. Kalau kita jenis yang tidak beberapa mahir, kita boleh guna bentuk lazim. Okey, jadi kita sudah dapat 42. Jadi kita kena hasilkan dalam petak di bawah ni adalah ayat matematik yang terbaru. Okey, jadi kita kena tambah 2 ni. 25 kita kena tambahkan dengan 5. Jadi kita akan dapat, kita tambahlah 25, kita letak di mulut, 5 di jari. 5 di jari. Jadi kita sambung kira 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi kita tulis di sini 30. Okey. Lepas tu kita letak simbol tambah, operasi tambah. Okey, nombor apa yang di belakang? Kita ambil nombor yang di bulat yang kedua ni. Okey. 42 sama dengan kita boleh sudah tambah 30 tambah dengan 42. Kita boleh guna bentuk lazim. Kalau murid yang tahu congak, dia boleh tambah sendiri. Okey, macam mana ingin congak yang senang? 0 tambah 2 sama dengan 2. Ini kita tambah dengan ini dulu. Ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Ini kalau mau mencongak lah. Cikgu ajar. 0 tambah dengan 2 sama dengan 2. 3 tambah dengan 4 sama dengan
7. Dapatlah jawapannya 72. Kalau murid ingin selesaikan dalam bentuk lazim biasa pun boleh. Cuma kalau soalan dalam buku dia terangkan dalam bentuk begini, kita kena selesaikan dalam bentuk beginilah. Kita kena faham jugalah macam mana selesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah ini. Okey, jadi kita pergi contoh soalan yang ketiga, yang terakhir sekali. Okey. Okey, contoh yang ketiga kita nampak di sini ya. Okey, langkah yang pertama, cikgu ulang balik. Langkah yang pertama, kita kena bulatkan nombor yang di belakang. Maksudnya yang dalam kurungan merah ni kita kena bulatkan. Okey, nombor 6. Nombor 6 yang kita kena cari di sini. Di kawan baik, mana nombor 6? Okey, nombor 6 kita jumpa, ini nombor 6. Kita lihat apa kawan baiknya bagi nombor 6. Kawan baiknya adalah nombor 4. Nombor 4 tu kita isilah di sini kawan baiknya. Nampak? Okey, jadi macam mana kita mau tahu nombor apa di sini? Nombor apa yang perlu ditulis di bulat yang satu ni, yang kosong? Kita boleh tolaklah 57 tolak dengan 4. Okey, boleh tolak dalam bentuk lazim boleh, ataupun congak pun boleh. Okey, kita cuba kali ni congak. Senang sahaja, ini sah kan? Ini 4, 7. Kita buka lah jari 7. 7 tolak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal berapa? 1, 2, 3. Jadi di belakangnya adalah 3. Jadi 5 tu tulis semula. Kalau tidak percaya betulkah? Betulkah ni ya? Betulkah 53? Kalau tidak percaya, ragu-ragu, kamu boleh tambah semula. 53 tambah 4 ni dapat ke 57. Cuba 53 letak di mulut, 4 letak di jari. 53, 54, 55, 56, 57. Maknanya ini adalah gabungan nombor yang betul. 53 dengan 4. Kita pisahkan dia. Okey, setelah kita sudah isi dalam bulatan ni, okey, kita bentuk ayat matematik yang terbaru. 46 tambah dengan 4 sama dengan 50. Tambah dengan 50. 3. Kalau murid tak tahu mencongak, kamu bolehlah macam mana menambah dalam bentuk lazim. Okey, 50 tambahkan dengan 53. Ini kalau mau guna bentuk lazim lah. Boleh. Kalau nak mau guna bentuk lazim boleh, mau congak pun boleh. Yang penting jawapan anak-anak murid betul. Okey, 5 tambah 5, 10. Jadi jawapannya 103. Okey, begitu je konsepnya. Mudahnya kita menyelesaikan soalan ini sekiranya kita faham langkah demi langkah. Okey, langkah yang pertama kita kena cari dulu kawan baik. Kita kena bulat nombor yang di belakang ni. Kita lihat apa kawan baiknya. Kalau 6, kawan baiknya 4. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita kena cari nombor yang perlu ada dekat bulatan yang ini. Bila kita sudah dapat nombor apa, macam mana mau dapat? 57 tolak dengan 4. Kita akan dapat 53. Sudah dapat, sudah selesaikan rajah yang di atas ni, kita boleh membina ayat matematik yang baru, iaitu 46 ni kita tambahkan dengan 4, jawapannya 50. Tambahkan dengan ini, kita ambil 53, dapatlah 103. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Okey, jadi cikgu ingin buat rumusan di sini. Untuk soalan tambah, sekiranya dia bagi ayat matematik sahaja, kamu boleh pilih mau selesaikan dalam bentuk lazim biasa tu ataupun dalam kaedah ini pun boleh. Terpulang kepada anak-anak murid, mana yang kamu rasa senang, kamu selesaikan. Cumanya kalau soalan itu diberi
dalam bentuk begini, dalam contoh yang seperti yang cikgu tunjukkan tadi, kamu kena selesaikan soalan tu dengan menggunakan cara ini dan kaedah inilah. Sebab itulah kita perlu tahu juga macam mana kita menyelesaikan soalan tambah dengan menggunakan kaedah ini. Okey, cikgu harap sedikit sebanyak video cikgu ni dapat membantu anak-anak murid dalam memahami bagaimana menggunakan teknik kawan baik ini dalam menyelesaikan soalan tambah seperti ini. Okey, cikgu harap kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga like video cikgu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.